Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada accounting student cikgu. Baik, hari ini cikgu akan ajar bagaimana kita nak menyelesaikan masalah berkaitan dengan akaun perkongsian ya. Okey, kita lihat soalan Ingat lagi pesan cikgu ya, bila dapat soalan baca soalan secara keseluruhan dan lengkap, barulah kita mula menjawab. Okey. Jadi soalannya, cikgu baca ya. Siti dan Ros adalah pekongsi-pekongsi dalam perkongsian Siti Ros. Perjanjian perkongsian adalah seperti yang berikut. Faedah atas pinjaman perkongsi 8% setahun. Faedah atas modal 10% setahun. Gaji tahunan Siti dan Ros adalah 8,500 dan 10,500 masing-masing. Untung dan rugi dibahagikan antara Siti dan Ros mengikut nisbah 3:2. Ini adalah ikatan perjanjian perkongsian yang dibuat oleh Siti dan Ros ya. Okey, maklumat perkaunan yang berikut diperoleh untuk tempoh perkaunan berakhir 31 Disember 2004. Pada 1 Januari 2004, akaun modal Siti RM20,000, Ros RM50,000 dan akaun semasa Siti RM2,900 dan Ros dia mempunyai baki di sebelah debit ya, akaun semasa RM1,800 dan pada akhir iaitu pada 31 Disember 2004 pinjaman Siti ya yang dibuat pada 1 Julai 2004 ialah RM6,000. Premis ya atas kos RM96,000, alatan kedai atas kos RM16,900, inventory RM4,480, perabot atas kos RM20,400, ambilan yang dibuat oleh Siti RM4,400, Ros RM4,800, akaun belum terima RM11,300, akaun belum bayar RM7,100, baki. Dia tulis situ baki kredit bermakna overdraft ya, RM3,500, untung bersih bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 RM70,580. Ada maklumat tambahan. Untung bersih bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 masih belum mengambil kira. Ya, dia masih belum mengambil kira faedah atas pinjaman dan susut nilai alatan kedai sebanyak 20% setahun atas kos. Anda dikehendaki menyediakan A. Akaun pengasingan untuk rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. B. Akaun semasa setiap pekongsi dalam bentuk berwangan. Dan C. Penyata kerugian kewangan pada 31 Disember 2004. Ya, tunjukkan modal kerja. Okey, jadi yang pertama sekali cikgu akan ajar bagaimana kita hendak membuat akaun pengasingan untuk rugi. Okey, masih ingat format akaun pengasingan untuk rugi ada di sebelah kanan tu ya. Cikgu dah letakkan format dia. Untung bersih tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, ya, tolak gaji perkongsi dan untungnya kita bahagikan di antara perkongsi. Baik, yang di bawah tu cikgu sediakan satu format yang kosong. Okey, mula-mula kita nak masukkan untung bersih. Okey, kita lihat. Kita masukkan untung bersih. Ya, tetapi di maklumat tambahan dia beritahu untung bersih ada pelarasan. Okey, jadi pelarasannya apa? Faedah atas pinjaman. Ya, okey, faedah atas pinjaman ialah RM6,000 kali dengan kadar dia 8% dan dia buat pinjaman pada 1 Julai. Jadi kita kena darabkan dengan 6/12 dan jumlah dia kita masukkan. So-nya susut nilai, ya, kita kena kira alatan ya, kedai iaitu RM16,900 darab dengan 20% menggunakan kaedah atas kos. Dapat jumlah ya, kita masukkan. Ya, okey, jadi untung bersih tolak dengan 2 pelarasan yang baru,
kita dapat jumlah dan hantarkan ke bahagian jumlah dia. Cikgu dah buat anak panah tu. Seterusnya, terus saja tolak. Mana pula tambah ni? Tak ada kan? Faedah atas ambilan ada tak? Tak ada. Melalui ikatan perjanjian perkongsian, tak ada faedah atas ambilan. Jadi tinggalkan. Okey, kita terus tolak. Yang pertama ialah faedah atas modal. Okey, faedah atas modal untuk Siti RM20,000 darab 10%. Untuk Ros RM50,000 darab 10%. Okey, tambahkan dua-dua. Okey, kita masukkan. Seterusnya, apa lagi? Gaji perkongsi. Ada dua ya. Di mana Siti dapat RM8,500 dan Ros RM10,500 ya. Tambahkan kedua-duanya dan masukkan jumlah. Okey. Sekarang ni jumlah untung bersih kita tolak dengan perkara-perkara yang perlu ditolak dan kita dapat jumlah untung iaitu RM40,960 dan jumlah ini perlu dibahagikan di antara Siti dengan Ros mengikut nisbah modal. Okey, tu dia. Yang atas tu. Untung dan rugi dibahagi 3/2. Bermakna untuk Siti, untung darab dengan 3/5 dan untuk Ros, untung darab 2/5 dan kita letakkan di ruangan yang disediakan. Dan kedua-duanya mesti dapat semula RM40,960 kerana bila kita tolakkan untung tolak yang kita dah bagikan di antara Siti dan Ros, kita mesti dapat kosong. Okey. Baik. Seterusnya yang B, nak menyediakan akaun semasa. Okey, cikgu dah sediakan format akaun semasa. Masih ingat lagi? Itu dia format ya. Yang format ini dia berbaki di sebelah kredit menunjukkan tuntutan oleh perkongsi terhadap perkongsian. Okey, di mana di sebelah debit dia ialah tuntutan perkongsian kepada perkongsi. Okey, itu format dia. Dan di bawah dia, kita lihat soalan akaun semasa setiap perkongsi dalam bentuk beruangan. Jadi cikgu dah sediakan bentuk beruangan. Itu dia. Yang di bawah tu ialah bentuk beruangan di mana dalam satu akaun semasa ada dua akaun semasa di dalamnya, iaitu akaun semasa Siti dan akaun semasa Ros. Itu yang dimasukkan dengan beruangan. Kalau ada 3 orang perkongsi, kita letakkanlah 3 kolom. Kalau ada 4, letakkan 4 kolom. Bermakna satu akaun semasa kita boleh nampak keseluruhan akaun semasa perkongsi. Okey, sekarang kita lihat daripada soalan kita masukkan baki. Akaun semasa pada 1 Januari 2004. Okey, akaun semasa baki untuk Siti kita dah masukkan di sebelah kredit. Kemudian untuk Ros kita masukkan di sebelah debit. Okey, nampak? Kemudian kalau kita lihat akaun semasa formatnya di sebelah debit Okey, ambilan tu. Kita masukkan ambilan. Ambilan ada kan? Okey, ambilan untuk Siti dan ambilan untuk Ros. Okey, dah masukkan. Tetapi faedah atas ambilan tak ada kan? Kalau tak ada, kita tinggalkan. Kemudian di sebelah kredit, faedah atas modal. Okey, ini dia faedah atas modal yang bawah tu, nampak ya? Okey. Faedah atas modal, ingat yang sebelum tadi kita dah kirakan untuk Siti dan Ros. Siti RM20,000 darab dengan 10%. Ros RM50,000 darab 10%. Dan kita masukkan di ruangan faedah atas modal. Okey, seterusnya apa lagi? Gaji.
Okey, kita masukkan gaji di ruangan masing-masing. Okey, ada lagi tak? Bonus tak ada. Okey, faedah atas pinjaman. Ada kan faedah atas pinjaman yang dibuat oleh, yang kita buat daripada Siti. Kita kena darabkan ya. Di mana kita buat pinjaman 6,000 tadi kan? Ya, 6,000. Ya, kita darab dengan 8%, darab dengan 6/12. Ingat lagi tak? Okey. So-nya, ya, apa lagi? Seterusnya yang akhir ialah kongsi untung yang telah kita kira ya di akaun pengasingan untung rugi sebelum ni. Kita ambil ya. Okey. Kongsi untung Siti dan kongsi untung Ros. Okey. Bila dah selesai, ya, kita kena cari baki akhir, iaitu baki HB. Bermakna kita tambah, kita buat satu per satu. Buat untuk Siti dahulu. 38,216 letakkan di sebelah debit. Kemudian kita tolakkan ambilan Siti dan dapat baki. Dan begitu juga untuk Ros, ya, kita tambah di sebelah kredit, bawa ke sebelah debit, ya, tolak dengan baki dan juga ambilan Ros, kita dapat baki akhir. Ingat ya, baki akhir ni kita perlu bawa ke penyata kedudukan kewangan. Okey, ni yang ketiga untuk menyelesaikan penyata kedudukan kewangan, ya. Okey. Seperti biasa, aset bukan semasa. Okey, 1 premis, ya, 2 alatan kedai dan ketiga perabot. Ingat ya. Okey, di mana alatan kedai dia ada susut nilai dan kita kira nilai buku. Untuk premis dan juga perabot tak ada susut nilai, kosong di situ. Okey, jadi kita kirakan, tambah dan letakkan jumlah aset bukan semasa. Kemudian kita letak aset semasa iaitu inventory dan juga akaun belum terima. Liability iaitu bank, ya, sebab dia overdraft dan akaun belum bayar. Okey, tambahkan kedua-dua, ya, ada jumlah liability. Sekarang aset semasa tolak liability. Ya, kita akan dapat modal kerja. Modal kerja tambah dengan aset bukan semasa, kita dapat jumlah aset. Dan kita kena buat akaun equity pemilik. Yang pertama ialah akaun modal. Ya, masukkan ya akaun modal Siti dan juga Ros, 20,000 dan 50,000. Kemudian akaun semasa. Akaun semasa ni nak ambil kat mana? Kita ambil yang sebelum ni yang berbaki HB tadi. Ya, dan kita masukkan ya baki HB Siti dan baki HB Ros. Dan akhir sekali kita masukkan pinjaman Siti. Dan kemudian kita kira adakah kita boleh dapat jumlah dia 135,100. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.